Coba. Dengar? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mula majlis dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang saya muliakan kedua-dua pengacara majlis kita pada pagi yang yang baik ini, Akhir Baitori dan juga Ustaz Tarmizi. Anak kasih Ustazah Masnah, Ketua Wanita Ikram, yang juga adalah ahli Ikram Shah Alam, serta Zawj Akhir Jalil. Tadi masa sarapan, anak Ustaz Fairul datang tanya, mana Pak Cik Jalil? Anak kan, mana Pak Cik Jalil? Rupanya Akhir Jalil, dia dah pangkat tok rupanya. Dan kita hari ini berkumpul sebenarnya sudah ada 3 generasi. Ada 3 generasi, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT atas limpah kurnianya dan atas perancangan kita dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini di tempat yang anak kira cukup nyaman-nyaman dan agak selesa lah. Walaupun dewan ni nampak dah padat, biasa masih lagi ada ruang, insyaAllah. Dan kami pilih tempat ni pun selepas belia Ikram Shah Alam bisa buat program yang sama 3 minggu sudah di sini. Dan kami rasakan ini tempat yang dekat di dalam kawasan Shah Alam dan mempunyai kemudahan-kemudahan yang cukup untuk kita melakukan rehlah keluarga. Dan anda rasa insyaAllah lepas ni kita akan buat banyak lagi program di sini. Kalau boleh bermalam, kita akan cuba juga bermalam dalam suasana dekat dengan alam ini, insyaAllah. Kalau ada ikhwah ada berani kan, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Dan anda pun ada bila cerita tentang 3 generasi ini, ada cucu juga di sini, alhamdulillah. Itu semua rezeki daripada Allah. Allah nak bagi, nak kumpulkan kita. Dan Allah juga pulangkan Akhir Roslan kembali kepada kita selepas berziarah ke Makkahul Mukarramah. InsyaAllah ada sikit taujihat daripada beliau. InsyaAllah kita nak beliau berkongsi dengan kita kesinaran nur yang dia dapat daripada Makkah dan juga berjumpa dengan anak beliau di Madinah, insyaAllah. Dan tujuan kita berjumpa hari ini tiada lain dan tak bukan ialah untuk mempereratkan silaturahim. Kalau tuan-tuan dan puan semua rasa agak janggal kerana ramai tak kenal, jangan risau. Semua kita macam tu. Tak ada seorang pun dalam kumpulan kita ni yang kenal semua orang yang dalam kumpulan ini. So insyaAllah hari ini kita berpeluang dan dipercaya, difahamkan yang game-game yang kita akan buat, kita akan dapat mengenali antara keluarga dan juga antara ahli-ahli ikram dan juga yang mengikuti tarbiyah ikram di Shah Alam, insyaAllah. Dan tujuan kita bukan hanya setakat untuk seronok-seronok pada hari ini, tapi kerana sebenarnya ialah untuk menyediakan kita kepada tugas yang lebih besar. Kalau kita nak tengok sekarang ini, apa yang menjadi isu paling hangat ialah cerita tentang hudud, cerita tentang Islam itu sendiri. Ada yang kata Islam sedang dicabar, sedang tercabar. Adakah ianya sedang tercabar di Shah Alam ini? Itu satu persoalan yang kita kena fikirkan, insyaAllah. Dan kita akan susun supaya setiap ahli ikram Shah Alam ada menjadi juru bicara. Kalau tak cerita panjang pun cerita tentang hudud dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya memberikan kefahaman yang jelas kepada masyarakat di Shah Alam tentang apakah dia pandangan Islam terhadap hidup hudud itu sendiri dan juga perkara-perkara yang menjadi kerisauan masyarakat. Kita bukan hanya menyentuh orang Islam, tapi kita juga akan menyentuh orang daripada yang belum Islam. Kalau kita tengok tadi yang ramai masuk
kita memberikan kefahaman terhadap Islam sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya apa kerja kita besar. Jadi sebelum kita rasa keseorangan di luar sana, sebelum kita rasa tak ada siapa nak tolong, sebenarnya kita ramai. Anda percaya dalam dewan ini lebih daripada 313. Kenapa anda pilih 313? Perang Badar. Jadi Rasulullah, antum bayang, Rasulullah pergi perang sikit daripada yang dalam dewan. Dan yang bawa pun bawa parang, bawa cangkul, nak lawan dengan bawa pedang, bawa machine gun, kan? Jadi itulah sebenarnya apa nama kerja yang kita akan buat. Sebenarnya Rasulullah dah rintis dan Allah SWT lah yang menentukan. Dan kalau nanti insya-Allah apabila keahlian ikram di Shah Alam ini meningkat sampai 10,000, itu bukan kerja kita. Kerja kita hanyalah untuk menyampaikan. Sama ada mereka nak jadi ikut Islam, nak jadi ahli ikram, itu semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada Allah insya-Allah. Jadi itulah sikit ucapan aluan daripada Ustaz Hasanuddin. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kita. Dia dijangkakan sampai dalam pukul 11:30. So boleh jadi kita akan bagi ruang sikit untuk beliau. Masa kita bagi hadiah nanti untuk dia memberikan sedikit pandangan beliau insyaAllah. Ustaz Samsul YDP Negeri Selangor yang baru tak dapat hadir bersama-sama dengan kita kerana beliau berada di Kuching pada hari ini insyaAllah. Jadi itu sekianlah dulu sedikit ucapan aluan daripada saya. Lupa. Kita juga nak memperkenalkan jawatan kuasa ikram. Jawatan kuasa ikram yang baru dilantik. Bagi yang mana belum kenal, insyaAllah seperti mana yang Ustaz Tarmizi katakan sebentar tadi, Ana adalah diamanahkan kepada sebagai YDP bagi ikram Shah Alam ini. Ana nak kenalkan Dr. Profesor Madya Ramlan Zailani. Rasanya belum sampai, masih angkat orang. Kalau nak kenal Prof Madya Ramlan, dia kereta Grand Livina hitam BKC. Itu Prof Madya Ramlan adalah timbalannya di Pertua. Ketua wanita harap bangun Dr. Masnah itu Ketua Wanita Ikram Shah Alam. Setiausaha Saudara Muhammad Rais Muhammad Ramli. Kalau pernah orang ahli ikram baru dan sebagainya, nak pastikan jiran-jiran kita yang nak daftar jadi ahli ikram, jumpa dengan Cik Rais insyaAllah. Cik Rais. Penolong setiausaha orang muda Muhammad Sufian bin Suaib. Bendahari Puan Mazian binti Ahmad Nordin. Darjah kepada Syekh Halimi. Jawatan kuasa tarbiyah, Mas'ul tarbiyah. Mas'ul tarbiyah adalah Ustaz Fairuz bin Muhammad Fathullah. Saya masih angkat orang lagi. Yang dipertanggungjawabkan untuk jawatan kuasa khidmat masyarakat adalah Mufti Normah Yatiman. Makcik Normah, nanti kalau nak pergi menderu, nak pergi ziarah orang miskin, nak bagi sumbangan Ramadan dan sebagainya, Mufti Normah. Jawatan kuasa dakwah Timur Halim. Mantan TYP kita sekarang ni memegang tampuk dakwah. Kita nak menerobos golongan yang belum Islam dalam jawatan kuasa dakwah insyaAllah. Jawatan kuasa media Saudara Mahfuz bin Muhammad Zain. Mantannya Dr. Jamalul Lain masih lagi bertugas insyaAllah. Jawatan kuasa belia dan remaja Ahmad Fathi bin Ghazali. Orang kuat UiTM juga. Jawatan kuasa pembangunan mahasiswa Saudara Fubaib Azhari. Rasanya belum sampai, dia jauh daripada Subang. Jawatan kuasa kebajikan ahli dan pembangunan
Saudara Aminuddin Abdul Hamid. Dia di luar sedang susun games untuk lepas ni. Dan itulah setakat ini senarai jawatan kuasa. Dan satu nama yang disebut-sebut tadi, anak nak sebut hari ini, iaitu Setiausaha Kerja bagi Ikram Shah Alam adalah Saudara Abdul Halim Issa. Ada juga di luar masih pendaftaran. Dan kalau dia pentadbiran Ikram Shah Alam tu, dia lah pentadbirannya. Dan kesemua arrangement untuk booking dan sebagainya, dan urusan kabar adalah daripada Akhir Abdul Halim Issa. Dan kita juga ada petugas yang full time untuk buat kerja-kerja zakat, air zakat, Saudara Muhammad Izzuddin Ilyas. Baru dapat anak yang kedua. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sama-sama insya-Allah memanjatkan tinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghimpunkan kita di pagi yang mulia ini. Allah Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh. Wa yang anda kasihi dan akhwat yang anda hormati, Ana diminta untuk memberikan sepatah dua kata oleh YDP Shah Alam. Sebelum itu Ana ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah khairan, kepada Ustaz Fairuz dan juga YDP kerana menjemput Ana untuk memberikan sepatah dua kata hari ini. Ikhwan dan akhwat yang anda kasihi, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, walau besar mana pun, walau sikit mana pun, walau kecil mana pun, seandainya kita melakukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh itu marilah kita sama-sama membetulkan niat kita. Kita datang sini seperti mana kata Akhuna Baituri, untuk main-main. Tapi dalam Islam tidak ada istilah main-main. Kerana Allah Azza wa Jalla sendiri menjadikan bumi dunia ini bukan untuk main-main. Dan Allah mensifatkan dunia ini adalah la'ibun wa lahun. Dunia ini adalah mainan dan senda gurau. Kita main-main bukan sekadar main-main. Jauh lebih penting daripada itu adalah untuk menyempurnakan logo moto kehidupan jamaah kita, ukhuwah teras kegemilangan. Kita main-main untuk kita sama-sama merapatkan ukhuwah kita kerana kerja kita besar dan sangat berat. Dan kita tidak akan mampu memikulnya seorang diri. Besar mana pun Akhuna YDP kita, memang besar pun badannya, namun dia tidak akan mampu untuk membawa jamaah ini ke suatu tempat dan tahap yang lebih tinggi. Seperti mana yang Akhuna YDP kata tadi tentang Perang Badar. Di Madinah sekarang, kalau ikhwah pergi dengar khutbah Jumaat, ikhwah kalau ada phone yang boleh tune radio, ikhwah boleh dengar khutbah itu secara direct langsung dalam bahasa Melayu Indonesia. So anak-anak kerana dia belajar situ, dia buat. So dia tukarkan, dia ambil dia punya phone, dia tunekan to 99.1, betul anak dengar direct apa khutbah. Dan dalam khutbah Jumaat di Madinah minggu lepas, dia menceritakan tentang Perang Badar. Dan sebab diri ini mendengar kerana di dalam Perang Badar itu Allah Azza wa Jalla menjadikan perang yang sangat bermakna untuk umat ini. Dan ketika ramai orang yang tidur, Ali kata, aku melihat Rasul sedang menangis, berdoa pada Allah, ya Allah, seandainya mereka ini engkau kalahkan, maka tidak akan ada lagi manusia menyembah kamu di bumi ini. Dan Ali berkata, ketika Perang Badar itu, orang yang paling kuat berperang ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kita dapat Islam kerana Rasul telah melaksanakan tugasnya. Apakah jawapan kita pada Allah nanti tentang tugas kita? Ketika anda pergi memberi salam kepada Rasul, ramai orang yang memberi salam. Hati ini bertanya, apakah nanti di akhirat, di yaumul mahsyar, ketika semua orang meminta syafaat dan kita juga meminta syafaat kepada Rasul, maka kita kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami umatmu, apakah di kali itu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengaku kita umatnya, sedangkan kita berlengah-lengah dalam kehidupan dunia ini.
untuk melaksanakan amanah besar yang dia lakukan untuk memeratakan dakwah dan memenangkan Islam. Ikhwan yang akhwat, nak kasih anak bukan nak menjadikan ikhwas dan akhwat semua sedih. Kerana perlu ramainya kita di sini, ikhwan dan akhwat tahu di luar sana lebih ramai manusia yang leka dan lalai. Hari itu aku Naizuddin beritahu anak dia buat tabri dekat Nilai Film Station di Seremban. Selepas habis program mereka buat tajmid. 90 orang datang untuk usrah. Apa maknanya? Di luar sana ramai lagi orang yang mendahagakan kasih sayang Islam. Tapi kita sekarang ini sedang dibebani dengan satu kelompok manusia yang cuba untuk menjauhkan dan membina tembok, meletakkan Islam di kandang yang salah. Islam ini rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk satu bangsa, mana-mana bangsa sekalipun. Kalaulah dengan bangsa itu Islam boleh menang, Rasul daripada Bani Isyad, Bani Hashim, bangsa Quraisy yang lebih hebat. Tapi kenapa Rasul tidak menegakkan dakwah dia atas sifat Bani Hashim dan kaum Quraisy? Kenapa dia bawa Islam? Kerana Islam ini rahmat kepada alam. Ana berhujah dengan seorang pelajar di Madinah. Apakah nanti akan hilang rahmat yang Allah berikan? Bagaimana Rasul bersabda, taatilah seorang pemimpin walaupun dia seorang Habsyi yang kepala dia macam kismis. Kalau kita sibuk dengan bangsa kita, bukankah bumi ini pernah ditakbir dan sekarang pun ditakbir oleh bangsa kita? Tapi apa yang kita lakukan? Kenapa salahkan bangsa lain? Sedangkan kita yang diberi Allah amanah ini tidak melakukannya. Ingat, Allah kata apa? Yastabdil qauman ghairakum. Allah boleh tukar kita dengan kaum yang lain. Kalau orang lain tidak masuk Islam kerana kita, apa kita nak jawab pada Allah Azza wa Jalla? Sudahkah kita melakukan dakwah sepenuhnya kepada mereka? Tidak. Kita masih lagi bermain dalam ruang kita, tapi kita menyalahkan orang lain. Ikhwan dan akhwat, kerja kita makin lebih besar, makin lebih susah, makin lebih berat. Anak pergi melawat Uhud. Sengaja anak pergi melawat Uhud. Anak minta anak-anak untuk bawa anak walaupun dalam letih, kerana anak mencari semangat Anas bin Nadar. Anas bin Nadar kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku terlupa, aku tidak sempat untuk pergi berperang dalam perang Badar. Tapi seandainya ada perang selepas ini ya Rasulullah, akan aku buktikan imanku padamu. Dan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadar dalam perang Uhud, 70 lebih liat di tubuh badan, sehingga tidak dikenali kecuali oleh saudara wanita. Dan anda juga mau semangat itu dalam diri anda. Mungkin masa anda muda macam antum, anda tak punya banyak uang untuk melakukan amal-amal dakwah. Tapi sekarang anda sudah lebih hampir pada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau Allah buktikan dan ingin anda buktikan iman, insya Allah seperti Anas bin Nadar, anda juga akan buktikan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullah alaih, faminhum man qadar nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ikhwan dan akhwat, hari ini kita berkumpul kerana kita berkumpul dalam satu wadah yang kita namakan wadah perjuangan. Ikram ini adalah wadah perjuangan yang dibina untuk umat, bukan untuk satu bangsa. Kita punya kerja yang besar. Dahulunya masa kami membesar seperti antum, antum sekarang hebat kerana antum ada banyak buku-buku terjemahan. Masa kami dulu, kami hanya berpegang dengan beberapa buah buku saja. Maafkan kami orang yang tua, kami tak pandai macam antum semua. Tapi kami berusaha dengan segala kelemahan kami. Ketika orang tidak ada sekolah, kita buka sekolah kita. Kerana kita kritik, ini sekolah educational system yang tak bagus. Tapi apa kita buat? Kita diam, tak. Kita buka sekolah kita. Dan sekarang kita ada 30 buah sekolah. Hasil usaha kita. Kenapa? Kalau dahulunya, anak ingat lagi, kita buat program tak begini. Kita nyorok-nyorok buat program. Sekarang kita buat perhimpunan ahli trust di hotel, terbuka lagi. Allah azza min fadli rabbi. Adik-adik harus bawa kami ke tahap yang lebih besar. Kerana kerja adik-adik lebih besar. Kerana bukan saja adik-adik akan berhadapan dengan NGO Islam, NGO yang lain, tapi adik-adik juga akan berhadapan dengan ustaz-ustaz atau mereka-mereka yang ilmuwan yang mempermain-mainkan agama.
Seperti mana nasihat anak kepada adik-adik di Madinah. Ketika anak berjumpa dengan mereka, anak kata, adik-adik, tugas adik-adik lebih besar. Kerana sekarang ramai orang yang mahu membawa agama, tapi kadang-kadang menyesatkan orang. Tadi anak gurau dengan ada brother ni, dia buat cincau apa. Anak kita tu dah baca Quran 30 juz ke belum? Kan sekarang ni ini kalau biaya ni kena ada baca Quran itu. Ikhwan yang nak kasih maaf kalau anak bercakap mungkin kerana anak diminta untuk bercakap tentang kekeluargaan, dan anak tengok di sini yang berkeluarganya sedikit, yang tak berkeluarganya ramai. Jadi anak nak cakap pasal kekeluargaan, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Pun anak payah sikit. Tapi bila anak tanya adik-adik ni, dia kata, pakcik, nasihatlah supaya mereka-mereka ni cepat berkahwin. Pakcik doakan untuk antum cepat berkahwin. Ingat, keluarga seperti mana usrah. Adik-adik tengok pada makcik-makcik dan kami semua tengok YDP dari cucu dah 3 generasi. Kerana puluhan tahun telah kian berlalu. Itu sebab sampai 3 generasi. Kan? Kalau adik-adik ingat bahawa sesungguhnya dalam usrah kita kumpul ustaz setiap minggu, itu adalah oasis fikrah kita. Keluarga adalah oasis jiwa kita. Keluarga adalah tempat di mana kita dibina dan terbina sifat kepimpinan kita. Sekarang adik-adik yang tak berkahwin nak buat sesuatu boleh buat saja, tak perlu fikir the second person. Tapi bila dah berkahwin nanti, setiap apa yang dia buat nak kena fikir isteri. Bila dah ada anak, nak kena fikir anak. Di situ sebenarnya didikan Allah Azza wa Jalla untuk mengajar kita untuk lebih matang untuk memikul amanah besar Allah Azza wa Jalla. Okey? Keluarga ini suatu perkara yang penting. Kerana kalau keluarga itu tidak terbentuk dengan baik, kalau dalam keluarga itu kita tidak boleh pulang setelah kita sibuk dengan kerja-kerja dunia ini, kalau kita balik ke rumah kita juga kita berbalah dengan isteri kita, atau kita tidak mempunyai keseimbangan, kesefahaman, maka nantinya kerja-kerja dakwah kita yang besar akan tersekat, malah terganggu. Oleh kerana itu, pilihlah isteri yang baik. Belakang tu semua isteri yang baik, insya-Allah. Dan akhwat, inilah lelaki-lelaki yang baik, insya-Allah. Itu sebab mereka ada di sini. Okey. Anda rasa cukuplah sekadar itu apa yang anda nak sampaikan. Anda minta maaf kalau dalam penyampaian sebenarnya anda tak plan apa anda nak cakap. Tadi itu anda diminta oleh Abuna Fairuz, anda tanya dia, Ustaz, anda nak cakap apa ni Ustaz? Ustaz cakaplah dari hati anda, dari hati anda sendiri. Maka tadi itu adalah dari hati anda sendiri pada ikhwah semua. Anda sayang antum semua kerana Allah. Anda kasih pada antum kerana Allah. Anda kenal Ustaz Zaman daripada dulu. Anda kenal Ustaz akhir jadi dekat UTM lagi. Selalu sembahyang duha anda tengok. Sampai lari masih ada lagi. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, jalan ini jauh dan panjang. Itu sifat jalan ini. Tapi inilah satu-satunya jalan yang akan membawa kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan gembira. Ingat tadi bila diceritakan tentang hadiah, semua orang bertepuk tangan. Kita ada hadiah lepas ni. Hamzah yang paling kuat tepuk tadi kan. Ikhwan dan akhwat, Allah menjanjikan syurga untuk kita. Allah menjanjikan wajahnya untuk kita. Allah menjanjikan kita nanti dapat duduk makan bersama manusia agung yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hadiah yang lebih besar daripada itu bagi seorang hamba daripada dapat berjumpa dengan Tuannya, dan Tuan dia menjemput, memberi surat jemputan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. That is the best surat jemputan yang manusia hamba dapat daripada Allah. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik, kerana itulah sebab kita dijadikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.